Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 4. Muka surat 4 baris yang ke-12 daripada bawah. Muka surat 4 baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kejadian agama atau terbentuknya agama itu atas 3 perkara, iaitu 3 perkara: Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Dan kejadian agama atau terbentuknya agama itu di atas 3 perkara. Kejadian agama atau terbentuknya agama. Kejadian agama, kita faham maksud dia? Kejadian agama atau terbentuknya agama, itu makna bagi kejadian. Terbentuknya agama atas 3 perkara, yang mana ketiga-tiga inilah juzuk ataupun bahagian agama. Terhimpun ketiga-tiga ni, terbentuklah agama. Itu maksud kepada kejadian agama. Nak jadi agama tu kena ada 3 perkara ni. Jadi ayat ni kita lebih mudah faham. Terbentuknya agama di atas 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan, 3 perkara inilah terbentuknya agama. Kejadian agama, 3 perkara ni jadilah agama. Maksud apa? Kejadian agama, terbentuk agama. Atau kata mudah faham kitanya dengan terbentuknya agama. Terbentuknya agama di atas 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. Ketiga-tiga ni adalah juzuk agama, yang mana ketiga perkara ni agama terhimpun di dalamnya 3 ni. Sebut kata agama, terbentuknya, terhimpunnya daripada Islam, iman dan ihsan. Ada ketiga-tiga ni barulah apa? Jadi agama. Itu maksud kejadian agama. Sebab ayat dia tu kejadian agama. Terbentuknya agama kita faham. Terbentuknya agama itu di atas 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan, yang mana ketiga-tiga ni lah dipanggil komponen agama ataupun dipanggil rukun agama. Terbentuknya agama 3 perkara ni. Jadi agama dengan 3 perkara ni. Kalau tidak lengkap ketiga-tiga perkara ni, tidak terbentuk agama.
Kalau tidak lengkap ketiga-tiga perkara ni, tak jadi agama. Nak jadi agama, nak terbentuk agama atas Islam, iman dan ihsan. Yang mana terdahulu di huraian yang pertama pada pengenalan agama. Apa dia agama? Ni permulaan didatangkan dia punya takrifan agama. Agama ni cara ringkas gak perhimpunan undang-undang, perhimpunan hukum hakam yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan supaya menyampaikan agama kepada sekalian ummah, yang mana dengan agama inilah yang bawa kebaikan dan kebajikan hambanya di dunia dan di akhirah. Itu agama. Agama adalah perhimpunan undang-undang, perhimpunan hukum hakam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhimpunan hukum hakam daripada Allah inilah merangkumi Islam, iman dan ihsan. Perhimpunan undang-undang, perhimpunan hukum hakam agama, merangkumi Islam, iman dan ihsan. Jadi perkara agama ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, itu agama. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa itulah agama. Apa yang Nabi bawa yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala merangkumi Islam, iman dan ihsan. Yang mana ulama ambil daripada komponen agama, bahagian agama, juzuk agama, rukun agama, Islam, iman dan ihsan ni lah ulama pecah ilmu agama yang sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tauhid, fiqh dan tasawuf. Yang mana di muka surat 7 didatangkan hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia panggil hadis Jibril. Di muka surat 7, Jibril alaihissalam datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya berkaitan dengan Islam, tanya berkaitan dengan iman, tanya berkaitan dengan ihsan. Kemudian apabila Jibril alaihissalam keluar daripada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya para sahabat radhiyallahu anhum, adakah sahabat kenal tak lelaki? Sebab Jibril alaihissalam datang atas rupa laki-laki yang tidak dikenali oleh orang Madinah. Nak kata mari daripada jauh, mari daripada luar, tidak ada tanda musafir, tidak ada tanda mari daripada jalan jauh. Maknanya kalau orang tempatan Madinah, maknanya ialah orang tempatan, mana orang Madinah, orang Madinah tak kenal. Nak kata orang tu datang daripada luar, tidak ada tanda musafir. Orang musafir ni kalau zaman dulu kan, musafir padang pasir apa semua. Sebab orang Madinah tak kenal, orang tempatan tak kenal, kira orang luar. Tapi tandaan musafir tidak ada pada laki-laki ni, yang ianya adalah Jibril alaihissalam. Selepas daripada laki-laki ni keluar daripada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya sahabat, adakah sahabat mengenali laki-laki ni? Sahabat pun jawab, Allahu wa Rasul a'lam, Allah dan Rasul yang mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Lelaki tadi tu Jibril alaihissalam datang akan kamu, mengajar akan agama kamu. Jadi Jibril alaihissalam tanya 3 soalan, Islam, iman dan ihsan. Jadi Nabi kata lelaki tu Jibril alaihissalam datang ajar akan agama. Yu'allimukum dinakum, ajar akan agama kamu.
Apa dia agamanya? Jibril alaihissalam tanya Islam, tanya berkaitan dengan iman, tanya berkaitan dengan ihsan. Itu agama. Yang mana kalau Al-Fatihah dipanggil Ummul Kitab, Ummul Quran, hadis Jibril ni dipanggil Ummul Hadis, dipanggil induk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan agama, perhimpunan hukum hakam yang datang daripada Allah, merangkumi Islam, iman dan ihsan. Sebab itulah hak perkara ditanya oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi komponen agama, bahagian agama, juzuk rukun agama, Islam, iman dan ihsan. Daripada tiga ni lah ulama pecah ilmu agama kepada ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Jadi dengan ketiga-tiga ni lah baru terbentuk agama, barulah jadi agama. Daripada Islam, iman dan ihsan, daripada usul agama, usuluddin iman, pergi kepada furu'uddin, cabang agama Islam dan ihsan, pergi kepada furu'uddinnya syariat zahir fiqh, syariat batin tasawuf. Merangkumi tiga ni lah barulah jadi beragama, terbentuk agama. Dan orang yang ada ketiga-tiga dia panggil orang yang beragama. Nak panggil orang yang beragama, kena lengkap ketiga-tiga ni, Islam, iman dan ihsan, lengkap bahagian usuluddin, bab iman, bab akidah, bab pegangan, kena lengkap furu'uddin dalam bab syariat zahir Islam, dalam bab syariat batin ihsan. Ini hak komponen bahagian agama. Sebab itulah tiga ilmu tu, tauhid, fiqh, tasawuf, menjadi kewajipan fardu ain ke atas kita. Sebab apa? Sebab nak jadi agama, nak terbentuk agama, kena ada ketiga-tiga ni. Tak ada ketiga-tiga, tidak ada agama. Walaupun nampak uniform agama, nampak peseng agama, bukan beragama. Dan utama sekali, kalau tidak dilengkapkan dengan usul agama, usuluddin, bab iman, bab akidah, tidak dipedulikan, tak ada agama. Walaupun seseorang tu rajin semayang sekalipun, rajin puasa sekalipun, wajib sunat, tapi imannya di mana? Akidahnya di mana? Tidak dipedulikan, tak ada agama. Walaupun sembahyang tu tiang agama sekalipun, tapi kalau tapak agamanya tidak ada, maka tiang agama pun tidak adalah. Yang mana tapak agama nanti akan bicara berkaitan dengan iman. Kena lengkap enam rukun iman. Kalau tak lengkap salah satu dari rukun iman yang 6 perkara, dia tidak panggil orang yang beriman. Dia tidak dipanggil orang yang beriman. Tidak ada usuluddin, tidak ada tapak agama. Maka furu'uddin, cabang agama, termasuk tiang agama sembahyang, tidak ada. Ni kena tak molek ni. Sebab di akhir zaman agama hanya tinggal pada rupa sahaja. Agama hanya tinggal pada rupa sahaja. Rupa agama, tapi bukan beragama yang sebenar. Rupa agama, uniform agama, bercakap agama, lengkap dah 3 komponen agama, Islam, iman dan ihsan. Lengkap ke tidak? Lengkap ke tidak ketiga-tiga ilmu? Hak sekurang-kurangnya hak kadar fardu ain daripada ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Kalau tidak lengkap ketiga-tiga, tidak ada. Sebab itulah ketiga-tiga ilmu ni dia hak sekurang-kurangnya hak fardu ain, wajib atas masing-masing. Sebab apa? Sebab nak jadi agama, nak terbentuk agama, di atas 3 perkara, Islam, iman dan ihsan. Kemudian dalam kitab ni akan menghuraikan satu-satu. Apa dia takrifan Islam, apa dia takrifan iman, apa dia takrifan ihsan. Islam apa, iman apa, ihsan apa. Yang mana ketiga-tiga ni tidak berlaziman antara ketiga-tiga ni. Nak beragama lengkap
ketiga-tiga. Lengkap ketiga-tiga beragama. Tetapi antara Islam dengan iman, dia tidak berlaziman. Ada orang Islam yang tidak beriman, ada orang yang beriman tetapi tidak Islam. Ada orang Islam yang beriman tetapi tidak ada ihsan. Dia tiga-tiga ni tidak berlaziman. Tapi nak jadi agama, nak terbentuk agama, kena ketiga-tiga ni. Ini dipanggil masuk agama secara keseluruhan. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita biasa dengar ayat tu kan. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu masuk dalam agama secara keseluruhan. Keseluruhan merangkumi Islam, iman dan ihsan, keseluruhan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Hendaklah kamu masuk agama secara keseluruhan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Yang Allah Ta'ala perintah masuk agama secara keseluruhan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Mana jejak langkah syaitan? Masuk agama tidak secara keseluruhan. Itu jejak langkah syaitan. Hak tak peduli agama terus, tu tak ada lah bicara. Sekarang Allah Ta'ala perintah, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu masuk agama secara keseluruhan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Mana jejak langkah syaitan? Masuk agama tidak secara keseluruhan. Itu jejak langkah syaitan. Hak tak ada agama tu, hak tu bukan dah tu. Hak tu syaitan dah tu. Hak tak ada agama tu. Hak tak ada agama, orang kafir, ada apa dah tu nya. Hak jangan kamu ikut jalan langkah syaitan ni, masuk agama tetapi tidak secara keseluruhan. Pada ni. Zahirnya Islam tapi imannya macam mana? Zahirnya orang Islam yang beriman. Orang Islam yang beriman, sembahyang, berpuasa, iman akidahnya comel, taat batinnya macam mana? Suci dah hati daripada riya, ujub, takabur, hasad. Akidah comel, semebang pekoh comel, tapi hati riya, ujub, takabur, hasad. Itulah jejak langkah syaitan. Walaupun beriman, berakidah, walaupun semayang comel sekalipun, tapi kalau akidah pun tak comel, tu tak ada benda dah tu nya. Kalau semayang pula tidak melengkapkan dia punya syarat rukun, tak panggil semayang, berdosa besar. Berdosa besar tu jejak langkah syaitan. Sembahyang tapi berdosa besar apabila tidak melengkapkan dia punya prasyarat dalam sembahyang tu. Berdosa besar itulah jejak langkah syaitan. Rupa semayang tapi jejak langkah syaitan. Akidah comel, iman comel, sembahyang comel, tapi hati riya, ujub, takabur, hasad, jejak langkah syaitan. Itu je lah. Hendaklah kamu masuk agama secara keseluruhan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Jadi didatangkan nanti takrifan Islam, iman dan ihsan. Tapi ketika bicara takrifan Islam, saya akan selitkan dengan iman. Kemudian satu laginya bicara Islam, saya akan selitkan bicara ihsan. Bicara Islam, saya akan selit dengan iman. Walaupun iman bicara di hadapan, kemudian bicara Islam, saya akan selit pula dengan ihsan. Nak kena faham apa beza antara Islam dan iman. Kemudian nak kena faham molek apa beza antara Islam dan ihsan. Islam dan iman satu, Islam dan ihsan satu. Kena beza molek antara Islam dan iman, Islam dan ihsan.
bermula Islam. Bermula Islam itu mengikut zahir. Mengikut zahir dan mengaku zahir. Mengikut zahir dan mengaku zahir. Mengikut pada zahir, mengaku pada zahir oleh seseorang akan segala perkara yang dibawa datang akan dia, akan segala perkara oleh Rasul. Apakah perkara yang dibawa datang oleh Rasul? Daripada pekerjaan agama, daripada undang-undang agama. Kan kita bicarakan apa dia agama. Agama ni perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah. Sekarang ni segala perkara yang dibawa datang akan dia, akan segala oleh Rasul daripada Allah Ta'ala lah ni. Ini dia agama. Mana dia segala perkara tu? Daripada pekerjaan agama, daripada undang-undang agama. Mengikut zahir, mengikut pada zahir dan mengaku zahir oleh seseorang akan segala perkara yang buat datang akan dia, akan segala perkara oleh Rasul. Mana segala perkara yang buat datang akan oleh Rasul ni? Daripada pekerjaan agama. Pekerjaan agama mana ni? Yang diketahui akan dia, akan pekerjaan agama dengan darurah. Dengan darurah. Apa makna darurah? Yakni, ni nak tafsirkan makna darurah. Yakni darurah ni ketiadaan fikir. Bahkan semua orang tahu belaka kata perkara itu daripada pekerjaan agama, sehingga kanak-kanak pun tahu mana perkara agama yang diketahui akan dengan darurah, seperti sembahyang, puasa. Itu contohnya perkara agama yang diketahui akan dia, akan perkara agama dengan darurah. Dia darurah ni panggil apa ni? Dengan darurah ni dengan mudah-mudah. Dengan mudah-mudah, yakni ketiadaan fikir. Tak payah fikir tilik, tak payah ngaji banyak. Tahu perkara ni perkara agama yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga datang contoh seperti sembahyang, seperti puasa. Itu perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah. Maknanya sembahyang, puasa ni budak pun tahu ini perkara agama ni. Kalau Nabi bawa ni sembahyang, puasa ni, tu contoh. Sembahyang, puasa, perkara agama yang diketahui secara darurah. Seperti dua kalimah syahadah, itu perkara agama yang diketahui secara darurah. Seperti berkaitan dengan malaikat, seperti berkaitan dengan qiyamah. Itu semua perkara agama yang dibawa datang, yang diketahui secara darurah, secara mudah-mudah. Dia, kita ni takrifan ni panjang ni. Dia kena ambil satu-satu. Dia nak kena tekan mengikut zahir dan mengaku zahir tu. Kemudian iman di hadapan tu duduk sebelah, percaya hati serta mengaku putus dalam hati akan sungguh segala perkara agama yang dibawa datang akan dia, akan segala perkara agama ni oleh Rasul daripada pekerjaan agama yang diketahuikan dia dengan darurah. Nak macam saya sebut mula tadilah, nak regu, nak banding ke antara Islam dan iman, kemudian Islam dan ihsan. Kemudian perkara agama yang diketahui darurah, kita akan bicara balik. Hak berkaitan dengan perkara agama yang diketahui dengan secara darurah. Jadi Islam ni mengikut zahir, mengaku zahir, dengan makna terima pada zahir. Terima pada zahir itu mengikut, turut ikut
Kalau agama menyatakan sembahyang wajib, dia ikut, diturut. Sembahyang tu wajib. Dia mengaku sembahyang tu wajib. Dia ikut, diturut, dia mengaku puasa tu wajib. Tu contohnya. Adapun bersembahyang itu pergi pada ihsan. Itu pergi pada ihsan. Bersembahyang itu pergi kepada ihsan. Bersembahyang itu pergi kepada ihsan. Anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah dengan bahawa engkau mengerjakan segala perintah Allah. Sebab tu di muka surat 6, surat 6 baris 4 daripada bawah, bermula ihsan itu berbuat baik. Itu makna ihsan, buat baik. Dengan maknanya, apa makna buat baik? Mengerjakan segala perintah Allah. Mana contohnya? Seperti sembahyang dan puasa dan sebagainya daripada segala yang disuruh itu. Mengerjakan segala perintah. Mana? Seperti sembahyang. Mana apa ni? Mendirikan sembahyang itu ihsan. Dan puasa, makna berpuasa tu ihsan. Dah, Islam ni mengikut zahir, mengaku zahir dengan bahawa agama, perkara agama yang Nabi datang berkaitan dengan sembahyang wajib, dia ikut, dia turut, dia mengaku ya sembahyang wajib. Itu Islam. Ya puasa wajib. Agama menetapkan bahawa berjudi, minum arak, berzina haram. Maka orang Islamnya mengikut turut aku, ya berjudi haram, minum arak haram, berzina haram. Itu orang Islam. Faham tak ni? Kemudian tinggal judi, tinggal arak, tinggal berzina, itu pergi pada ihsan. Waktu kata ni kena satu-satu ni, takrifan tu dia kena halusi molek. Antara apa makna mengikut zahir, apa makna mengaku zahir, mengikut turut-turut. Kalau dalam Faridatul Faraid, saya bawa Faridatul Faraid ni, bermula Islam itu mengikut dan menerima oleh zahir seseorang. Mengikut dan menerima oleh zahir seseorang. Mengikut dan menerima. Bukan makna mengerjakan. Mengikut dan menerima. Dia panggil al-inqiyad. Mana apa ni? Turut, terima, patuh. Syarak kata wajib, dia pun ya wajib. Itu Islam. Syarak kata haram, ya haram. Itu Islam. Ada ni. Kerjakan kewajipan, tinggalkan larangan, itu pergi kepada ihsan, buat baik. Apa makna buat baik? Mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Suruhan Allah sembahyang. Orang Islam terima kewajipan sembahyang. Buat baiknya berpuasa. Orang Islam terima kewajipan puasa. Maknanya selagi dia terima, dia diaku sembahyang wajib, puasa wajib, dia orang Islam. Dia orang Islam sekalipun dia tidak pernah sembahyang. Dalam Al-Misbahul Munir ni dia nyata ke tak? Sebab dalam Faridatul Faraid, Faridatul Faraid ni, dan dikendaki dengan mengikut dan menerima itu. Apa makna Islam ni mengikut dan menerima? Mengaku lidah dengan barang yang tersebut itu dan tidak menolakkannya. Mengaku lidah. Mana? Sembahyang wajib. Ya, sembahyang wajib.
dan tiada menolaknya dan tak engkar. Semayang tak wajib, tu engkar tolak. Puasa tak wajib, tu engkar tolak. Berjudi berapa nak haramnya? Minum arak kenapa nak haramnya? Berzina kenapa nak haramnya? Tu engkar. Jadi mengaku lidah dengan barang tersebut dan tiada menolaknya. Semayang wajib, puasa wajib. Dan jika tiada diamalkan dia sekalipun, seperti meninggal ia akan semayang dan umpamanya selama-lama tak pernah semayang pun dianya. Ini dah faridah. Tak pernah semayang. Bukan setakat tak pernah semayang, ada orang tak pandai pun bacaan dalam sembahyang. Tak pandai pun bacaan dalam sembahyang. Fatihah ke, tasyahud ke, tak pandai. Orang Islam macam kita lah. Maknanya keturunan Islam lah. Daripada tok nenek tu atas tu Islam. Kita berapa lapis tak tahulah. Maknanya bukan mu'allaf, bukan. Mak ayah bukan mu'allaf. Mereka macam kita, mak ayah Islam, tok nenek Islam, sampai ke berapa lapis tak tahulah macam kita. Tapi tak tahu pun bacaan dalam semayang. Tak pernah semayang lah. Tak tahu pun bacaan dalam semayang. Tapi selagi dia terima sembahyang tu wajib, dia tak pernah engkar sembahyang tu wajib, dia dihukumkan sebagai orang Islam. Pada ni, bila dihukumkan sebagai orang Islam, sah nikah kahwin dengan dia. Apabila mati, pusaka mempusakai. Kemudian apabila mati orang Islam tadi ni, jenazahnya dimandikan, dikapang, disembahyang, dikebumikan. Dia tak pernah semayang. Bukan tak pernah semayang, tak tahu bacaan dalam semayang. Orang Islam apa lagi? Islam yang diwarisi daripada ibu bapa dia. Selagi dia masih lagi mengaku terima. Selagi dia tidak membatalkan Islam yang diwarisi dari ibu bapa. Dia batal Islam macam mana? Semayang tak wajib-wajib mengaruk je semayang ni. Maka murtad dia, batal Islam dia. Murtad dia. Sebab apa? Dia sudah engkar. Dia sudah tidak terima dan sudah engkar. Apa puasa-puasa? Menyeksa diri sendiri. Makanan banyak. Macam tu ada ni. Apa haram-haram judi? Berjudi mana ada paksa-paksa? Suka rela. Capok duit. Tak ada orang paksa pun. Menang, okeylah. Kalau, okeylah. Kenapa nak haramnya? Dia engkar hukum agama bahawa berjudi itu haram. Haram ijma' ulama. Pada ni. Dia berjudi semata-mata, dia orang Islam yang derhaka kepada Allah. Tak ada ihsan. Tiba-tiba dia tidak terima hukum agama Nabi bawa. Dia engkar hukum agama Nabi bawa yang diketahui secara darurah. Orang tahu belaka ni. Judi haram. Bukan budak je tahu. Orang kafir pun tahu. Orang Islam mana boleh berjudi. Orang Islam mana boleh minum arak. Orang Islam mana boleh berzina. Orang kafir pun tahu. Mana ni perkara agama yang dibawa yang orang tahu belaka. Tiba-tiba dia engkar, dia tolak, dia tak terima. Berjudi halal dia kata. Maka batal Islam. Ada ni. Berzina suka sama suka, bukan rogo pun. Kenapa nak haramnya? Tengok. Dia berzina, dia orang Islam yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertaubat, akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Tiba-tiba dia tidak terima haramnya berzina. Dia engkar haramnya berzina. Dia kata halal. Sebab apa? Sebab suka sama suka. Maka murtad pun batal Islam. Tapi selagi diterima, walaupun dia tak pernah semayang, selagi diterima, walaupun dia berjudi, minum arak, berzina sekalipun, masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman macam mana pula? Iman macam mana pula?
Masih lagi orang Islam sebab dia masih lagi terima. Diturut, diikut, diterima. Ya, sembahyang wajib. Ya, berjudi, minum arak, berzina haram. Orang Islam yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman macam mana? Iman pergi kepada percaya hati, mengaku kutuh di hati akan sekalian perkara agama yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati dia masih lagi terima kewajipan sembahyang, dia orang beriman. Kalau hati dia masih lagi terima kewajipan puasa, dia masih lagi, kalau hati dia terima kewajipan sembahyang, dia masih lagi orang yang beriman. Dia masih lagi orang yang beriman. Tapi iman ni berhati. Kalau mulut dia kata memanglah sembahyang wajib, dia orang Islam. Sembahyangnya tidak, tapi dalam iman hati dia, dia tak terima dah sembahyang. Sembahyang ni tak pakai, sembahyang ni sia-sia, sembahyang ni tak ada faedah, sembahyang ni perhabis masa, menyusahkan. Hati dia tak terima. Dia orang Islam zahirnya, tapi kafir di sisi Allah, tidak beriman. Ada ni. Lepas tu hak iman macam mana ni? Hak iman ni hubungan hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bicara bab Islam. Selagi diterima, selagi diiyakan, dia orang Islam. Tapi perhitungan akhirah adalah iman. Kadang-kadang mulut cakap manis. Sembahyang, puasa hukum agama, zakat, haji hukum agama, muamalah, munakahat, janayat hukum agama, terbaik hukum agama. Ni orang Islam. Hukum agama. Sebab sekarang ni contoh dalam kitab ni, contoh dalam Islam Muhammad ni sembahyang, puasa. Perkara agama yang Nabi bawa datang, hak zahirnya dalam bab fiqh bukan sembahyang puasa sahaja. Ibadahnya sembahyang, puasa, zakat, haji. Perkara agama Nabi bawa dalam bab muamalah. Perkara agama Nabi bawa dalam bab munakahat. Perkara agama Nabi bawa dalam bab janayat. Itu perkara agama. Bab janayat, hudud, qisas, itu hukum Al-Quranul Karim. Hak tu jelas-jelas hukum Al-Quranul Karim. Hak Nabi bawa datang, itu perkara agama. Di mulutnya itu hukum Allah, hukum yang terbaik. Kami sebagai orang Islam, kami terima. Itu orang Islam. Lepas tu iman dia macam mana? Iman dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni iman hak nombor satunya. Hak Islam tu dia jaga molek lah. Bab Islam tak boleh cakap bebek kurang. Bab hukum agama Allah ni, hukum Al-Quran ni, agama Nabi bawa ni, tak boleh cakap lebih kurang. Maka cakap mulutnya manis, tapi hati macam mana? Terima tak hukum agama? Sebagaimana terimanya kewajipan sembahyang, hati. Sebagaimana terimanya kewajipan puasa, hati terima. Kan kita kan, hati kita kewajipan sembahyang kita terima, kewajipan puasa kita terima. Sebab apa? Quran perintah. Quran perintah, Quran perwajibkan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu puasa. Quran tu. Hati kita terima bulat-bulat kewajipan puasa. Ayat Al-Quran juga, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu qisas, hukum hudud. Qisas. Kutiba alaikumusiyam, Tuhan kata diwajibkan ke atas kamu puasa. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu qisas. Hati kita terima kewajipan puasa, sama dah hati kita terima dengan kewajipan qisas. Hati kita sama je. Itu hati orang yang beriman. Sembahyang perintah, aqimus salah, diri oleh kamu akan sembahyang, hati terima bulat-bulat iman. Quran perintah, faqta'u aydiyahuma, potong oleh kamu akan tangan punciri lelaki dan punciri perempuan, potong oleh kamu. Hati terima ke tak? Sebagaimana hati terima bab sembahyang. Quran perintah, diri oleh kamu akan sembahyang, hati terima, itu orang beriman. Quran perintah, faqta'u aydiyahuma, potong oleh kamu akan
tangan punci lelaki dan punci perempuan. Quran perintah, terima ke dah? Hati. Cerita hati ni, zahir, mulut cakap manis belaka. Hukum Allah kena terimalah. Siapa kita? Hati mulut bahagian Islam, bahagian zahir. Iman macam mana? Itu hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati tolak, maka orang ni orang yang tidak beriman di sisi Allah, kafir di sisi Allah, hanya Islam pada hukum zahir sahaja. Lepas tu macam mana pelaksanaan qisas, macam mana pelaksanaan hukum hudud, itu balik kepada ihsan. Itu pergi pada ihsan pula tu. Ni kena letak molek ni. Ada ni. Sebab tu di dalam bab hukum agama ni, bab Islam simple saja. Masing-masing orang Islam, masing-masing dia mengaku ya berlaku hukum agama. Bab iman, hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita jangan mudah-mudah nak menyatakan seseorang mereka tolak hukum agama Allah. Tolak hukum agama. Contoh, tolak kewajipan sembahyang, tak ada orang tolak. Tolak kewajipan puasa, tak ada orang tolak. Tolak hukum agama Allah, tolak hukum hudud, tolak hukum kisah. Siapa tolak? Siapa yang tolak? Itu kena cermat molek. Tu dak laksana tu. Dak laksana satu perkara. Itu bab ihsan. Bab Islam ni siapa yang tolak? Sebab tolak hukum agama Allah yang diketahui secara darurah ni, maka batal Islam dia. Ini bukan benda kecil. Lepas tu tidak semudah-mudah kita nak menuduh orang tolak hukum Allah. Dia tolak pelaksanaan. Tolak pelaksanaan kita kira kot lain pula. Apa hukum dia tolak pelaksanaan? Bab ihsan. Ada ni. Kita tu kena ambil satu-satu ni. Tolak hukum lain, tolak pelaksanaan lain. Nanti kita akan bicara bab ihsan pun semua. Contoh. Bab Al-Quran. Fankihu ma tabalak minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Tahu ayat tu tak? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tidak baca tu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tak adil seorang sudahlah. Tapi semua orang maklum, hukum agama membenarkan kahwin 2, 3, 4. Hukum agama. Ada orang tolak hukum agama? Ada orang tolak hukum agama? Bukan orang lelaki ni, tanya orang perempuan. Ada tolak hukum agama? Tidak ada orang tolak. Lepas tu tolak pelaksanaan, tak setuju pelaksanaan. Tu bab lain. Kena faham tu. Pada ni. Tolak hukum agama, tu berat. Hukum agama, poligami, menganiayai perempuan, menzalimi perempuan, hukum yang jangan tu, jangan. Itu hukum Al-Quran, hukum agama. Orang tahu belaka tu, orang kafir pun tahu. Orang Islam boleh berkahwin 2, 3, 4. Orang perempuan tak setuju suami dia berkahwin 2, 3, 4. Dia tolak hukum agama ke? Dia tak terima pelaksanaan. Pada ni. Kena beza tu. Kena beza antara tolak hukum agama dengan tak setuju pelaksanaan hukum agama. Ada ni. Ya, kadang-kadang kita ni nampak simple je. Islam, iman, ihsan. Islam dengan iman tak ada nak beza. Islam dengan ihsan tak ada nak beza. Akhirnya mudah-mudah tuduh tolak hukum agama. Tolak apa? Tolak hukum agama. Hukum kisah tak pakai. Hukum hudud tak pakai. Itu tolak hukum agama. Itu tolak hukum agama. Poligami hukum tak pakai. Itu tolak hukum agama. Ada orang tolak gitu? Tak ada.
dalam ayat waliz zakari misla unsayain tu. Bagi lelaki dua umpama bagi perempuan. Lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Ini hukum agama. Ni tak boleh tolak hukum ni. Hukum pembahagian pusaka. Lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Hukum ni hukum tak adil. Hukum ni tu tolak hukum. Tu tolak hukum. Ada wanita tolak hukum? Tapi pernah ni orang tolak hukum. Dia panggil orang yang NGO nama Islam, tapi NGO liberal. NGO tu liberal. Letak nama Islam kok liberal pun. Dia dalam satu TV tu. TV tu dua orang perempuan, satu orang lelaki. Dua orang perempuan, satu orang lelaki. Lelaki ni pakai sokok, perempuan ni kepala dogo. Lelaki pakai sokok, kepala dogo. Perempuan ni kata macam mana? Hukum poligami, menzalimi perempuan, menganiaya perempuan, hukum yang dia dihina hukum agama. Dihina hukum agama. Terang-terang dalam TV. Yang pakai sokok ni tak kata apa, mungkin dia terkedu ke apa. Yang pakai sokok ni bukan jenis pakai sokok. Memang kerja dia kena pakai sokok. Siapa kerja kena pakai sokok? Mufti satu negeri. Mufti satu negeri sebab dia pakai sokok. Tak kata apa mufti tu. Terang-terang dihina hukum agama. Ni pada ni. Ini orang yang memang golongan liberal, golongan yang memang anti agama ni, terang-terang ni. Ni dia tolak belaka ni, tutup aurah pun ditolak habis ni. Dia nak bebas macam orang-orang kafir. Tapi dia guna nama Islam dalam NGO dia tu. Tapi kita kata orang Islam tidak akan tolak hukum agama. Hukum poligami tidak akan tolak. Hukum pembahagian harta pusaka, lelaki dua bahagian, perempuan tidak ada orang tolak. Tapi pelaksanaan tak setuju, tak terima, lawan pelaksanaan. Tapi kena faham molek situ. Ada ni. Batu kata nak guna ayat mereka tolak hukum Allah. Jangan cepat-cepat gitu. Tolak hukum Allah ni bab Islam ni. Islam terima. Islam terima. Manapa? Mengaku lidah, terima lidah, tidak tolak, tidak engkar, dan jika tiada diamalkan dia sekalipun. Dalam kitab Faridah. Dalam kitab Faridah. Dan dikendaki dengan mengikut dan menerima itu. Islam ni ikut terima zahir. Mengaku lidah dengan barang tersebut, hak perkara agama yang diketahui secara darurah ni, dan tiada menolaknya, tak tolak, tak engkar. Dan jika tiada diamalkan dia sekalipun tak laksana. Tapi kalau orang faham bab ni, dia tolak hukum agama. Sebab apa? Sebab dia tak laksana. Tu berat tu. Kenapa dia tolak? Sebab dia tak laksana. Kalau dia terima, pasti dia laksana. Bila tidak laksana, maka dia tolak. Ni salah sangat. Pada ni. Apabila orang yang bercakap seumpama ni diberi kekuasaan, tidak laksana juga, adakah mereka tolak? Pada ni. Bila kena, barulah nak letak mana? Nak letak mana? Kenapa dikatakan mereka tolak hukum agama? Sebab mereka tidak laksana. Bila mereka tak laksana, pasti mereka tolak hukum agama Allah. Hak ni salah faham berat sangat ni. Hak ni boleh terundur pada khawarij, bukan di sunnah wal jamaah. Tidak laksana, tidak semestinya tolak. Contoh, orang tidak semayang. Adakah dia tolak kewajipan semayang? Tidak. Orang yang tidak berpuasa Ramadan, berarti dia tolak kewajipan puasa Ramadan? Tidak. Perempuan yang dedah aurah, berarti dia tolak kewajipan tutup aurah? Tidak. Pada ni. Jadi Islam ni terima, tidak engkar, tidak tolak. Dan jika tidak diamalkan sekalipun, tak pernah semayang selama-lama sekalipun, masa dihukumkan sebagai orang Islam. Bersembahyang itu pergi kepada ihsan. Melaksanakan hukum agama Allah dalam diri,
melaksanakan hukum agama Allah dan keluarga, melaksanakan hukum agama Allah dan negara, itu pergi pada ihsan. Mereka yang tidak melaksanakan hukum agama Allah dan negara contohnya, itu pergi pada ihsan. Macam mana kita laksana dak hukum agama Allah dalam diri kita? Kita laksana dak hukum agama Allah dalam keluarga kita? Kita laksana dak hukum agama Allah diri kita? Kita laksana dak hukum agama Allah dalam keluarga kita? Tidak laksana, tidak ada ihsan. Sama juga tidak melaksanakan hukum agama dan negara, tidak ada ihsan. Itu macam bicara dia, pergi pada bicara ihsan. Kita bicara bab Islam. Terima. Tidak engkar, tidak tolak akan perkara agama, dan jika tidak amalkan sekalipun, ianya adalah orang Islam. Adapun mendirikan sembahyang, berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan mengerjakan segala-gala perintah agama yang lain, itu pergi kepada ihsan. Kita akan bicara nanti. Kemudian Islam terima zahir, iman percaya hati. Kemudian Islam terima zahir akan perkara agama yang datang akan dia oleh Rasul daripada kerajaan agama, yang kita akan dengan darurah, sama dengan iman. Iman pun sama, percaya hati seseorang serta mengaku dalam hati akan sungguh segala perkara yang datang akan oleh Rasul daripada pekerjaan agama yang akan dengan darurah. Ada gini je. Kita akan bicara nantilah hak perkara agama yang diketahui sedarurah, secara latah, secara mudah-mudah. Dia kalau kita cerita secara reka, Islam terima perkara agama yang dibawa datang. Iman percaya hati akan perkara agama yang dibawa datang. Itu ya. Akan sama saja. Kalau kita pendek, Islam terima agama Allah. Iman percaya akan agama Allah. Ihsan laksana agama Allah dan diri dan keluarga dan negara. Itu ihsan. Kalau kita reka, Islam terima zahir akan perkara agama. Iman percaya hati akan perkara agama. Ihsan laksanakan perintah agama. Terus cuba carikan. Ada ni. Jadi sebagai orang Islam kena terima kewajipan sembahyang, kena terima kewajipan puasa. Sebagai orang Islam kena terima adanya malaikah. Sebagai orang Islam kena terima akan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang Islam kena terima rasul-rasul yang diturunkan, yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang Islam terima berlakunya kiamat. Itu orang Islam. Bahagian malaikah, bahagian kitab, bahagian kiamat itu bahagian iman. Ni dia kena satu-satu. Sebab sebenarnya walaupun rukun Islam dengan rukun iman tu secara tersurat berbelainan. Tak ya, panggil secara tersurat, secara tersirat. Apa makna? Secara tersurat, secara tertulis. Islam ni nampak syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Iman ni percaya akan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kemudian. Nampak lain-lain. Dia sebelum kita nak pergi pada rukun Islam yang 5 perkara, sebelum kita nak pergi pada rukun iman 6 perkara, kita kena bicara permulaan. Apa dia rukun asas kepada Islam? 2 kalimah syahadah. Ada ni, rukun Islam yang pertama. Pergi kepada iman, apa dia rukun asas iman? Beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. 2 rukun iman daripada 6 rukun iman. Dia kena tumbulik 2 ni. Zahirnya 2 kalimah syahadah. Imannya percaya akan Allah dan Rasul. Syahadah yang pertama penyaksian Allah Ta'ala jua Tuhan. Iman percaya akan Allah. Syahadah yang kedua penyaksian akan Nabi SAW sebagai Rasulullah. Maka iman percaya akan Rasul. Jadi apabila zahirnya 2 kalimah syahadah, hatinya beriman dengan Allah dan Rasul,
maka akan terima sekalian perkara yang datang daripada Allah, yang datang oleh Rasul. Apa dia? Perkara agama lah. Islam kena terima sekalian perkara agama, iman kena percaya hati akan sekian perkara agama. Bola Islam tu pergi pada sembahyang, puasa, zakat dan haji. Tapi kenapa Islam hanya pergi kepada sembahyang, puasa, zakat, haji? Ibadah juga, muamalah, munakahat, janayat letak mana? Lepas tu sebagai orang Islam boleh tolak kewujudan malaikat. Malaikat tak ada dalam rukun Islam. Dia orang Islam, dia kata malaikat tak ada malaikat. Malaikat tak ada. Malaikat tu cerita tahyul, cerita yang tak logik. Kalau malaikat ada, buktikan kewujudan malaikat. Ada roket atik kan? Buktikan kewujudan roket atik. Tak ada malaikat. Kita nak letak macam mana tu? Dia tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Dulu lagi tak beriman dengan malaikat. Sekarang ni keluar mulut dia, dia tak terima kewujudan malaikat. Yang mana kewujudan malaikat ni perkara agama yang diketahui secara darurah. Orang tahu belaka malaikat ada. Orang kafir percaya malaikat ni, cuma dia kata dewa ke apa ke gitulah. Dia pun ada ni. Jadi sebagai Islam letak mana tu? Sebab dia tolak kewujudan malaikat. Malaikat tak ada dalam Islam, malaikat ada dalam iman. Tu dia hanya faham hak tersurat, dia tak faham hak tersirat. Bila dia ada duka musyahadah penyaksian Allah Ta'ala sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, Nabi cerita kewujudan malaikat, dia tak terima Nabi cerita, maka dia bukan orang Islam. Sebab terima zahir kewujudan malaikat masuk dalam 2 kalimah syahadah dan rukun Islam. Bukan hanya di rukun iman. Dia orang Islam, tiba-tiba dia kata kiamat tak ada kiamat. Dunia tak akan hancur. Allah tak akan hancurkan dunia. Kiamat tak berlaku. Itu cuma cerita-cerita untuk menakutkan orang saja. Tak berlakunya kiamat. Dia ni tidak beriman, tak beriman dengan Allah Ta'ala lama dah tu. Kita nak letak dia sebagai Islamnya macam mana? Sebab dia tolak berlakunya kiamat. Dia tolak akan dibangkitkan semula. Dia tolak hari pembalasan. Kita nak letak macam mana? Dari sudut Islam. Dari sudut Islam letak macam mana? Dari sudut Islam, dia menafikan berlakunya kiamat. Dia menafikan dibangkitkan kembali. Dia menafikan ada pembalasan syurga dan neraka. Dari sudut Islam nak letak macam mana? Sebab itu bahagian rukun iman. Itu tersirat, dia tidak terima, diengkar, ditolak berlakunya kiamat, tolak dibangkitkan kembali, ada perhitungan. Maknanya apa dia? Dia tak terima perkara agama yang dibawa datang, perkara yang diketahui secara darurah. Orang tahu belaka. Budak-budak pun tahu dunia akan hancur. Budak-budak pun tahu mati kena akan bangkit semula, akan terima pembalasan baik dan buruk. Ditolak, diengkar, maka batal Islam dia. Di mana terima kiamat? Di mana terima bangkit kembali? Di mana surga neraka ni? Duduk di bawah 2 kalimah syahadah. Jadi kena ambil satu-satu. Jadi kira-kiranya Islam terima zahir akan, iman percaya hati akan, sama saja. Perkara agama ia datang oleh Nabi SAW yang diketahui secara darurah, hak mudah-mudah, sama je. Walaupun segi tersuratnya rukun Islam pergi pada hak zahir, sembahyang, puasa, zakat, haji. Rukun iman pergi kepada malaikah, kitab, rasul, hari kemudian, qada, nampak lain, dia sama sahaja. Cuma bezanya Islam terima perkara agama secara zahir, iman percaya hati akan perkara agama, ihsan laksanakan, kerjakan segala perintah agama. Itu kalau itu cara ringkas. Jadi antara Islam dengan iman, Islam dengan ihsan. Ini kita akan ulang lagi lah. Kita akan ulang lagi hak berkaitan dengan Islam, iman, kemudian Islam dan ihsan. Tapi hak takrifan tadi tu saya akan ulang baliklah minggu depan. Cuma kita pindah sikit. Dan rukun itu 5 perkara.
yakni terbentuklah segala perkara agama itu di atas 5 rukun yang dinamakan dia akan 5 rukun Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.